Apa cerita ni Kabinet Kerajaan Perpaduan ni? Perdana Menteri pula boleh pegang Menteri Kewangan. Apa cerita ni? Pergi lantik Zaid Amidi pula dah. Macam mana tu? Ni Tengku Zafrul ni tiba-tiba boleh ada dalam kabinet pula. Apa cerita tu? Habis macam mana sekarang ni? Ni macam-macam persoalan ni. Kau marah kan? Tengok video ni. Kita marah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Dacia Hau, Wanakem dan salam reformasi. Bertemu kita lagi di channel SBS. Terima kasihlah kepada anda yang terus setia bersama dengan channel SBS. Syukur, Alhamdulillah. Akhirnya setelah beberapa hari penantian, Kabinet Kerajaan Perpaduan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri yang ke-10 telah pun dibentuk ataupun at least di peringkat menterinya telah pun diisytiharkan. Itu pun macam-macam lah orang bunyi. Anwar lembab lah, Anwar slow lah, ambil masa beberapa hari baru bentuk kabinet lah. Untuk rekod, Datuk Seri Anwar masih lagi mengambil masa yang agak pendek untuk mengumumkan barisan kabinetnya. Kabinet Pak Lah pada tahun 2008 mengambil masa 8 hari untuk diumumkan. Kabinet Datuk Seri Najib pada tahun 2013 mengambil masa 9 hari untuk diumumkan. Kabinet Tun Dr. Mahathir pada tahun 2018 11 hari untuk diumumkan. Kemudian Kabinet Abang Kau dengan Kabinet Ismail Sabri, kedua-duanya mengambil masa 9 hari untuk diumumkan. Dan Datuk Seri Anwar berjaya mengambil masa 8 hari untuk mengumumkan barisan para menterinya. Okeylah tu kan, kira consider pendek lah juga masanya tu. Tapi biasalah kan pengikut-pengikut Perikatan Nasional. Kegagalan yang pertama, Anwar lambat mengumumkan kabinet. Apa tak tengok rekod? Lain kali tengoklah sejarah bang. Aduh kau ni. Kabinet Kerajaan Perpaduan untuk peringkat menteri ni melibatkan 28 orang menteri. Untuk rekod juga jumlah menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan pada kali ini, boleh saya katakan bahawa jumlahnya masih lagi kecil berbanding dengan Kabinet Tan Sri Muhyiddin dan Ismail Sabri. Tan Sri Muhyiddin dulu jumlah menterinya 32 orang. Manakala Datuk Seri Ismail Sabri pula jumlah menteri kabinetnya 31 orang. Jumlah kabinet Datuk Seri Anwar pula hanya 28 orang. Kira okey Wat, lagi rendah lah tu. Info pasal kementerian mana bergabung dengan kementerian mana, apa kementeriannya, pergilah cari. Banyak ada dekat media sosial kan. Video pada kali ini saya nak fokuskan kepada beberapa soalan penting yang dibangkitkan oleh anda semua. Soalan popular yang pertama, mengapa Perdana Menteri pegang dua portfolio, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan? Kemudian soalan yang kedua, kenapa Zaid Amidi yang jadi timbalan Perdana Menteri, tak ada orang lain ke? Dan soalan ketiga yang paling popular, apa hal Zafrul boleh ada kat situ lagi? Jadi oleh kerana ramai sangat yang meminta saya memberikan ulasan tentang kedudukan kabinet ini dan persoalan-persoalan ini mesti dijawab, maka saya buatlah video ni untuk menjawab 3 persoalan utama ini. Persoalan-persoalan lain nantilah ya, bagi abang jawab yang 3 ni dulu. Yang 3 ni pun dah letih dah nak jawab tahu. Ada kau nampak muka abang stres nak menjawab? Itulah pasalnya kan, stres tahu nak menjawab. Okay, now straight to the point. Soalan yang pertama, kenapa Datuk Seri Anwar memegang 2 portfolio, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan? Sedangkan sebelum ini PH melaungkanlah, Perdana Menteri jangan peganglah Menteri Kewangan ni. Sepatutnya Menteri Kewangan orang lain, Perdana Menteri orang lain. Untuk soalan yang pertama ni, jawapannya begini. Tarikh pembentangan bajet 2023 ataupun belanjawan 2023 di bawah kepimpinan Kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri dibentangkan pada 7 Oktober 2022. Namun sempat bentang aja. Lepas bentang dia bubarkannya kerajaan. Jadi tak sempat lah buat apa-apa tahu. Dah terpaksa menghadap pilihan raya. Kemudian daripada tarikh 7 Oktober membawa kepada tarikh pilihan raya umum 19 November itu, belanjawan belum lulus lagi dek. Maka kemudiannya kita pun semua tahulah keputusannya seperti mana pilihan raya umum ke-15 ni. Video yang lalu saya dah explain dah kan, tak ada mana-mana parti pun yang mempunyai majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Akhirnya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda pun membuat keputusan. Keputusannya adalah Datuk Seri Anwar Perdana Menteri ke-10. Bila Datuk Seri Anwar naik saja sebagai Perdana Menteri, dia punya tanggungjawab untuk menubuhkan kabinet pula. Campur bersilat, campur berbincang, campur selfie, campur ambil gambar, campur salam-salam penyokong. Campur punya campur, ambil lah masa 10 hari lebih kurang. Kemudian kabinet pun
terbentuk. Kemudian 2 Disember lah baru dapat Datuk Seri Anwar mengumumkan senarai kabinetnya di peringkat menteri. Dan tentunya 2 Disember ini dah pun memasuki bulan 12. Apa keadaan genting yang kita tak nampak sebenarnya? Inilah masalahnya yang kita tak perasan. Ketika Datuk Seri Ismail Sabri membentangkan belanjawan, belanjawan dia belum sempat diluluskan. Maka bila Datuk Seri Anwar mengambil alih kerajaan itu, dia punya tanggungjawab lah untuk membentang pula belanjawan yang baru. Oleh kerana pengumuman kabinet di peringkat menteri ini dah pun memasuki bulan Disember. Maksudnya belanjawan ini very critical untuk dibentangkan. Kalau tidak, kaki tangan awam tak ada gaji lah tahun depan. Setidak-tidaknya belanjawan separuh ataupun belanjawan tidak penuh di peringkat emolumen mesti kena dibentangkan. Persidangan parlimen yang pertama untuk kerajaan perpaduan ini hanya akan berlaku pada 19 Disember. Bayangkan 19 Disember tu masa semakin suntuk untuk membentangkan belanjawan at least peringkat emolumen. Maka dalam keadaan genting yang sangat luar biasa ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tanggungjawab yang sangat berat ini diletakkan di atas bahu dia sendiri. Maksudnya apa? Inilah pemimpin yang sangat bertanggungjawab. Dia tak nak sekali lagi bila kaki tangan awam terlambat dapat gaji ataupun belanjawan lambat dibentangkan. Orang salahkan Menteri Kewangan itu, orang salahkan ini. Sebagai ketua kepada kerajaan, biarlah orang salahkan dia. Biar dia yang pikul tanggungjawab. Maka dalam keadaan luar biasa ini, Datuk Seri Anwar lah yang memikul tanggungjawab sebagai Menteri Kewangan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, tumpuan sekarang adalah untuk membentangkan belanjawan 2023 dahulu. At least peringkat emolumen untuk lepaskan gaji kaki tangan awam tahun hadapan. Saya sebenarnya sangat-sangat optimis apabila nanti Datuk Seri Anwar, kabinetnya sudah pun stabil, ekonomi negara sudah pun mencapai sedikit kestabilan. Dia bagilah Menteri Kewangan tu kat orang lain. Kau ingat tak penat ke dipikul banyak-banyak tanggungjawab tahu? Penat tahu. Jadi itulah reason utamanya, keadaan luar biasa yang memaksa Datuk Seri Anwar memikul beban yang sangat besar ini. Terjawab tak soalan pertama? Kau faham tak ni? Kalau kau faham, bagus. Sekarang, soalan kedua. Soalan kedua berbunyi begini. Ni apa hal Zaid pula yang jadi Timbalan Perdana Menteri ni? Dah tak ada orang lain? Jawapan dia macam ini. Yang pertama sekali, seperti mana yang telah diketahui oleh semua pihak, tidak ada mana-mana pihak yang memenangi jumlah yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan. Pakatan Harapan 82 kursi. Perikatan Nasional 73 kursi. Barisan Nasional 30 kursi. GPS 24 kursi. Lepas tu campurlah lain-lain ni. Maksudnya apa saudara? Maksudnya tidak ada mana-mana gabungan yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan. Macam ceramah gamak. Bila keadaan ini terjadi, maka yang di-Pertuan Agong pun mencadangkan 2 gabungan terbesar bergabung membentuk kerajaan, iaitu Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan perpaduan. Tapi seperti mana yang kita tahulah, abah kau telah pun menolak. Dia tulis dalam dokumen tu, tidak bersetuju. Kalau dia bersetuju tu hari, silap-silap dia Timbalan Perdana Menteri kan. Sekarang baru abang kau nak terfikir kan. Alah, dah terlepas dah. Itulah lain kali bila yang di-Pertuan Agong saran, ambil, jangan sombong. Punyalah dia sombong kan, siap tanda tangan, tidak bersetuju. Lain kali terlepas. Nak buat macam mana kan, tak ada rezeki. Jadi bila Perikatan Nasional menolak, maka yang di-Pertuan Agong menyarankan perkara yang sama kepada parti-parti lain, iaitu Barisan Nasional, GPS, GRS dan mereka-mereka yang ada dalam bebas warisan dan sebagainya ni. Maka semua ahli-ahli parlimen dan parti-parti ini bersetuju membentuk kerajaan perpaduan. Hanya Perikatan Nasional yang tak bersetuju. Bila keadaan ini terjadi, maksudnya adalah selain daripada Pakatan Harapan, gabungan kedua terbesar yang menganggotai kerajaan perpaduan ini adalah Barisan Nasional lah. Kalau Perikatan Nasional setuju tu hari, tak adalah cerita ini. Maka Barisan Nasional berada di tempat kedua dan GPS berada di tempat ketiga. Jadi sebagai mengimbangi komposisi kerajaan perpaduan, maka Datuk Seri Anwar membentuk kerajaan dengan menawarkan jawatan Timbalan Perdana Menteri kepada Barisan Nasional dan GPS. Kena ingat satu perkara ya, ini bukan kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan Pakatan Harapan tak cukup numbers tau. Kita ada 82 je. Jangan kau tanya berulang-ulang. Ada orang ramai bertanya, mana prinsip, apa hal ini? Pakatan Harapan kata dulu begini bang, tapi sekarang macam ini, apa hal ini? Apa hal kau macam mana nak ikut prinsip tu? Kita ada 82 kursi je, tak cukup tahu, nak kena bergabung baru boleh bentuk kerajaan. Dia faham ke itu? Kalau kau faham, bagus.
Apabila kita bergabung membentuk kerajaan, jumlah terkini kerajaan perpaduan sekarang adalah 148 kerusi. Maka Datuk Seri Anwar menyerahkan kepada parti-parti masing-masing untuk menentukan siapakah calon-calon menteri mereka. Dan Barisan Nasional mengikut hierarki terkanan di dalam parti meletakkan presiden mereka sebagai timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi, dan meletakkan Datuk Seri Mohamad Hassan sebagai Menteri Pertahanan. Orang marah lagi kan, apalah letak Zahid? Tu hari kata Zahid ni banyak kes mahkamah. Macam mana sekarang nak jawab ni? Kita letak orang yang banyak kes mahkamah? Pertama sekali kita kena ingat, dia adalah Presiden Barisan Nasional. Ini adalah keputusan Barisan Nasional. Ini adalah yang diputus oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional. Seperti mana yang saya tegaskan tadi, Pakatan Harapan tak cukup numbers. Maka kita kena menghormati keputusan komponen-komponen kita untuk meletakkan siapa yang lebih berhak berada dalam kerajaan. Faham tak ni? Bukan abang nak pusing tahu. Jadi sekarang kes-kes mahkamah Datuk Seri Zahid ni macam mana pula? Kan saya dah cakap Datuk hari dalam video yang lalu, judiciary dan eksekutif tak campur. Datuk Seri Zahid Hamidi ada kes, dia jalanlah kes dia. Dia pergilah perbicaraan kes mahkamah dia. Saya amat-amat yakin Datuk Seri Zahid Hamidi pun mahu membersihkan namanya dengan melalui perbicaraan yang adil. Jadi prinsip keadilan di mahkamah adalah tidak bersalah sehingga diputuskan bersalah. Apa pula jadi kalau diputus bersalah? Bila diputus bersalah, kita bincanglah balik kedudukannya. Itulah ketelusan namanya. Tetapi selagi belum diputuskan bersalah, beri dia ruang untuk mengikuti perbicaraan yang adil. Dalam masa yang sama, hormat hierarki ini dan hormat kedudukan dia sebagai Presiden Barisan Nasional. Dan saya ulangi sekali lagi, Pakatan Harapan tak cukup numbers. Kita berdiri dengan bergabung bersama rakan-rakan komponen kita. Maka menghormati prinsip ini, memahami gabungan ini, memahami corak kita bergabung. Tentu anda boleh faham. Aku nak masuk bahasa tinggi ni. Kan kau pening pula. Faham tak untuk soalan kedua ni? Kalau kau faham, bagus. Sekarang soalan ketiga. Soalan yang paling popular. Kabinet Muhyiddin pun ada Tengku Zafrul. Kabinet Ismail Sabri pun ada Tengku Zafrul. Kabinet Datuk Seri Anwar pun ada Tengku Zafrul. Apa cerita ni? Cerita dia macam ni. Pelantikan Tengku Zafrul di dalam kabinet pada kali ini berkait rapat balik dengan soalan yang pertama tadi. Belanjawan pada 7 Oktober itu Tengku Zafrul yang bentangkan. Dia adalah Menteri Kewangan pada ketika itu. Dan belanjawan itu belum pun sempat diluluskan. Maka sebahagian pandangan, susunan, perbelanjaan itu disusun oleh Menteri Kewangan yang terdahulu. Maka di atas pertimbangan semua pihak, di atas musyawarah yang sangat panjang oleh pemimpin kerajaan perpaduan ini, maka akhirnya kita libatkan jugalah Tengku Zafrul di dalam kerajaan pada kali ini. Tujuan pertamanya of course nak membantu Datuk Seri Anwar untuk mengenal pasti perbelanjaan penting melibatkan pembentangan bajet 2023. Beza bang, dia duduk luar kerajaan dengan dia duduk dalam kerajaan. Contoh kau lah, bila kau dah kena buang kerja, lepas tu orang yang masuk kerja baru telefon, Mat, boleh tak tolong Mat, macam mana nak settlekan kerja ni? Kau dah kena buang kerja dah, kau pun akan jawab, pergi matilah kau sana sekarang pula kau sibuk nak tanya apa hal. Tapi bezalah pula bila kau tak dibuang kerja, kita ganti kau dekat department sebelah. Kemudian bila ada loophole ataupun perbelanjaan yang perlu kita tanya, kita pergi je kat sebelah. Mat, macam mana Mat perbelanjaan ni Mat? Kalau ikut perkiraan matematiknya begini. Faham tak analogi aku tu? Aku pun dah tak boleh nak fikir dah bagi analogi apa lagi. Lagipun serba sedikit kebolehan dia dan pengalaman dia sebagai bankers itu boleh juga membantu idea-idea di dalam kerajaan hari ini. Jadi sebab itulah Datuk Seri Anwar yang memikul beban sebagai Menteri Kewangan ini. Dan bukannya Tengku Zafrul. Supaya Datuk Seri Anwar boleh mengambil collective opinion untuk membentangkan belanjawan yang baru. Collective opinion ni maksudnya pandangan Tengku Zafrul, pandangan kepimpinan Barisan Nasional, kepentingan rakyat, permasalahan rakyat, perbelanjaan terkini. Perkara-perkara yang berkaitan lah. Kalau abang nak bagi syarah ni, panjang tau. Maka dah terjawab dah 3 soalan besar tu. Jadi kau ada faham ke tak ni? Kalau kau faham, bagus. Jadi kalau kau faham, baguslah. Kalau kau tak faham pun aku nak buat macam mana kan? Ikut faham masing-masing lah. Okey. Itulah saja video pada kali ini. Bagi ramai-ramai yang bertanya, Abang Gemuk kat mana pula sekarang ni? Kerajaan dah berdiri ni, Abang Gemuk nak pergi kementerian mana? Setakat video ni dirakam, saya boleh ditemui di YouTube, di TikTok.
Tolonglah follow TikTok aku. Mudah aja Said Badlisha. Tolonglah follow. Video ringkas-ringkas, pendek-pendek kita letak kat TikTok. Jadi kalau orang bertanya, ke mana SBS pergi? Ada kat TikTok, ada juga kat YouTube. Okeylah, dah jadi kerajaan ni malah nak cakap panjang-panjang. Maka saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.